Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nu'minu bihi wa natawakkalu alaihi. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wasallam tabaraka wa sallama tasliman kasiran kasira amma ba'd. Bismillahirrahmanirrahim. Wa man ahsanu qawlan mimman da'a ila Allah wa amila salihan wa qala innani minal muslimin. Tuan-tuan, bapak-bapak sekalian, tidak ada Tuhan melainkan Allah. Inilah kalimah yang mula-mula Allah bagi, dan yang mula-mula manusia kena cakap kalau manusia tu mau berjaya dan mau jadi baik. Dia adalah namanya kalimah yang baik atau kalimah benar. Juga namanya kalimah ikhlas. Jadi tidak mungkin satu orang boleh jadi baik, boleh jadi benar, boleh jadi ikhlas kalau kalimah ni dia tak ucap dan tak ada dalam hati dia. Kan? Tak mungkin. Seperti mana tak mungkin lah kapas tu hitam, dia mesti putih. Jadi tidak mungkin orang-orang yang tidak mengucap kalimah ni dan tidak berusaha supaya kalimah ni berada di hati dia ke tahap yang Allah kehendaki dan malah tinggi lagi, boleh jadi baik, boleh jadi benar, boleh jadi orang ikhlas. Jadi tidak ada ikhlas, tidak ada amalan kita ni yang ikhlas kalau hati kita tak ada kalimah ikhlas ke tahap yang Allah mahu. Jadi bila tidak ada ikhlas, tidak ada amalan kita yang diterima. Tidak ada amalan kita yang namanya baik, mulia, bagus, tak ada. Jadi simple. Jadi kita berusaha untuk menulis tentang ikhlas, bercakap tentang ikhlas, dan kita suruh orang ikhlas, dan kita kata kita ikhlas, tapi kalimah ikhlas tu tak ada dalam hati kita. Tak mungkin. Itu hanya tipu daya. Mereka kata saya boleh menerangkan tentang ikhlas, saya boleh bercakap tentang ikhlas, saya boleh tulis kitab tentang ikhlas. Tapi kalau kalimah ikhlas ni tak ada dalam hati satu orang, dia tak ucap pun, maka tidak mungkin dia jadi orang yang benar, orang yang ikhlas. Jadi orang selalu cakap yang ikhlas, yang ikhlas. Nak beritahu orang saya tulis ni ikhlas. Apa yang dimaksudkan dengan ikhlas tu dia orang pun tak tahu. Saya yang ikhlas. Saya yang ikhlas. Yours sincerely. Saya yang ikhlas. Itu percakapan dia. Ikhlas yang Allah mahu ialah semua perbuatan yang kita buat, iaitu yang Allah suruh, kita buat dengan niat nak buat dia suka saja. Kita tak buat dengan niat lain. Itu yang dinamakan ikhlas. Kadang kita cakap dekat mulut kita, saya buat ni untuk sukakan Allah. Tapi kalau dia tak ada dalam hati, dia juga belum sampai tahap amal itu dibuat dengan ikhlas. Jadi Allah tahu sama ada kalimah kita cakap saya buat ni untuk sukakan Allah, ada dalam hati tidak, Allah tahu. Jadi bapa tuan sekalian, tetapi untuk dia ada dekat mulut, dia ada kat hati, dia mesti ada kat mulut kalimah ni dulu. Maknanya satu orang tu kena mengucapkan dulu.
Kalau satu orang tak ada mengucap walau sekali kalimah ni, kan? Macam Abu Talib, dia tak pernah mengucap kalimah ni walaupun sekali. Tak mungkin dia orang baik, tak mungkin dia orang benar, tak mungkin dia orang ikhlas. Orang yang mengucap pun kalau tak ada dalam hati dia, dia tidak akan jadi orang benar. Sebab manusia itu jadi orang benar bila hati dia benar. Dia jadi orang ikhlas bila hati dia ikhlas. Dia jadi orang yang mulia bila kalimah mulia ada. Jadi hati itu dah adalah manusia punya ketua. Baik hatinya, baiklah manusia, baiklah amalan manusia. Jadi kalau ada usaha apa-apa yang tidak ada usaha atas hati, hati itu apa yang kita percaya, maka usaha itu tak akan buat manusia yang buat usaha itu jadi baik, atau jadi orang benar, atau jadi orang ikhlas. Sia-sia je usaha, buang masa. Macam kita buat satu usaha bantu orang, misalnya kan, kita bantu semua orang miskin lah kat dunia ni. Orang kafir pun banyak buat kan, filantropis nama, banyak artis-artis kan, orang kaya-kaya, orang bukan Islam, kafir, banyak dia orang, banyak donate, bukan RM1 dua, bilion. Mereka juga ada usaha tu. Jadi kita pun buat usaha. Itu bukan usaha hati. Itu buat amal je lah. Baik tidak tu takkan buat amal tu jadi, takkan amal tu buat amal baik. Hati tak baik, buat amal aja lah. Jadi orang Islam yang buat usaha bantu Palestin, bantu mangsa perang, bangsa itu semua, itu pun orang kafir buat. Tapi amalan itu tidak akan ikhlas dan tidak akan diterima kalau yang buat tu hati dia tak ada kalimah ikhlas, kata Habib Allah. Dia seperti orang kafir saja. Mungkin dia akan dapat balasan di dunia lah, kerana buat baik, bukan niat nak sukakan Allah. Tentu orang yang tak ada kalimah ikhlas ni, kalimah la ilaha illallah ni, kata yang Allah mahu di hatinya, tentu dia buat untuk maksud lain. Tolong orang, memang nampak baik tapi dia tak baik di sisi Allah. Kalau dibuat untuk nama, dibuat untuk, yalah, nama lah kan. Jadi dia mungkin dapat ganjaran di dunia lah, iaitu dapat nama. Jadi bila di akhirat nanti orang Islam cakap saya belanja harta, ya Allah kan untuk sukakan kamu, Allah kata tak, kamu tipu. Kamu buat tu untuk dapat nama, dan kamu saya telah bagi nama. Jadi Allah masukkan dalam neraka. Jadi banyak amal-amal orang tak tahu. Dia ingat dapat buat amal yang nampak baik itu dia masuk surga. Dia banyak bersedekah, banyak bagi tolong orang. It's not as simple as that. Kita banyak puasa, kita banyak semayang, kita banyak, semua tu banyak-banyak semua, kita ingat kita orang surga. Kita mahu banyak buat amal yang Allah anggap baik, bukannya banyak buat amal kita kata baik. Kita kata baik, orang pun kata amal baik, apa tak baiknya pula bagi sedekah? Kenapa pula tak baik pula bantu mangsa perang, hantar ubat-ubatan, hantar pakaian macam hari raya ni dekat Cambodia, dekat Palestin, dekat Syria. Beria-ya pakai pula baju situ Palestin. Banyak baca Al-Quds, apa-apa macam. Jadi mereka orang Islam ingat ini usaha amal yang membawa untung dia selamanya, jariah, amal jariah kan.
Rupanya tertipu. Amal tu tak boleh jadi baik kalau hati orang yang buat tu tak baik. Itu kita kena mesti faham. Amal tu tidak baik sebab tidak dibuat untuk sukakan Allah. Macam Sufyan dia semayang, dia buat ni. Kita tahu amal tu baik ke tidak. Kita nampak baik lah. Kita siapa? Dia bukan buat amal tu untuk kita. Kita nak tahu dia baik tidak pun bukan ada perlu untuk kita. Kita nak tahu Sufyan ni buat baik tak, untuk apa? Kita bukan nak bagi dia apa-apa pun. Yang mau tahu dia baik tidak tu Allah lah. Sebab Allah yang nak bagi dia syurga. Jadi kalau Sufyan hanya banyak semayang, banyak puasa, banyak ni semua, tapi dia tak buat untuk Allah suka, sebab kalimah baik ni tak ada dalam hati dia, ada sikit je. Itu sebab dia rugi. Dia tak mau usaha yang pertama. Dia tak mau keluar 4 bulan. Dia tak mau tinggal keluarga, kerja, untuk keluarkan cinta dunia, supaya cinta Allah dan kalimah ni masuk. Dia sebenarnya bodoh. Dia banyak beramal aja, semayang ataupun dia puasa, Allah tak terima. Bodoh tak? Ataupun sia-sia lah kan. Kita memang buat amal sia-sia lebih baik tak buat amal. Tapi kita tak maulah buat amal sia-sia yang tak diterima dan akhirnya kita masuk neraka. Kita tentu akan menyesal, terperanjat dan sangat sedih lah. Di dunia dikenal orang baik, bagus. Tiba-tiba orang yang tak bagus dalam tu kata, kau ada sini juga. Jadi malulah kita. Aku ingat kau dulu buat dakwah, Sufyan dia kata. Kenapa pula kau ada kat sini? Jadi bapa tuan sekalian, kita tak payahlah nak buat orang suka, nak buat orang kata kita baik, nak dengar apa, kita risau tentang apa orang cakap. Yang paling kita suka apa orang cakap. Yang itu apa orang cakap baik. Kita ingat bila orang cakap kita baik tu, kita memang baiklah. Kita kira 1000 orang dah cakap kita baik, maka baiklah kita. Jadi apa orang kata, itu Allah akan kata saya. Itu tak betul. Jadi kita takut sangat kalau 1000 orang kata kita tak baik. Itu tak penting sama dia. Orang ni dia tak boleh bagi apa-apa pada kita. Dia tak boleh bagi mulia, dia tak boleh bagi hina, dia tak boleh bagi syurga. Tentu sekali lah. Apa pun tak boleh bagi. Tak boleh bagi neraka, tak boleh bagi duit, tak boleh beli makanan, tak boleh engkau lampau kita, tak boleh hilangkan haus kita, orang. Macam kita jugalah. Jadi kenapa kita takut sangat dengan apa orang kata? Selalu macam mak-mak, bapa-bapa cakap ke anak, jangan buat jahat nak. Nanti apa orang kata? Jangan kelakuan macam ni, malu dekat orang. Jangan begini, nanti apa makcik kata, apa pakcik, apa orang jiran kata, malu aku. Jadi anak tu pun buatlah. Sebab takut orang kata. Sampailah ketua, dia pergi semayang pun takut apa orang kata, tak semayang ataupun tak puasa ataupun yalah, semuanya kita nak, kita takut. Terutama bila masyarakat kampung, masyarakat yang begitu kenal satu sama lain, dia sangat takutlah. Dia orang punya nama tercalar. Dia jadi satu musibah besar. Kalau anak tiba-tiba mengandung, belum kahwin lagi, jadi mereka cepat-cepat. So abortion. Abortion kalau tak mau kahwin, gugurkan. Buat dosa tak apa, dosa besar lagi. Malu tak boleh. Macam Anzala tiba-tiba bawa perempuan, dia tak kahwin dengan perempuan tu, tiba-tiba ada anak, bapak dia Anzala. Jadi malulah bapak Anzala.
menconteng arang. Jadi dia pun kena lari daripada kajang. Tak balik-balik lah. Biar semua orang tak tahu yang Hanzalah ni telah berzina. Dakwah tinggal apa semua dah tak ada. Kan? Sebab semua orang kata apa dakwah berzina, anak dah lahir dah. Nak simpan anak tu kat rumah mana? Orang kata bila pula Hanzalah ni kahwin? Tiba-tiba je ada anak, ada perempuan pula kata tu. Kan? Jadi bapa bila manusia sangat takut dengan manusia lain. Lebih takut daripada Allah lagi, dengan Allah. Allah tak apa. Sebab Allah tak dengar. Allah tak nampak, Allah tak lihat. Macam Yazid, sangat takut dia. Apa orang kata? Bukan Yazid je, ramai orang. Dia orang fikir dulu apa orang kata. Jadi orang yang seperti ni takkan ada imannya. Dia ni orang tak ada iman sebenarnya, walaupun nama Islam. Islam dia, iman tak ada. Sebab apa saja dia buat untuk orang. Untuk orang suka, dia tak buat supaya orang tak suka. Tak suka dia. Dia tak buat lah benda buruk tu. Jadi jangan kita ajar anak kita benda yang merosakkan iman dia. Kita kena beritahu dia, jangan buat ni nanti Allah murka. Buat ini nanti Allah suka. Jangan buat suka hati. Jangan buat untuk sukakan orang. Jangan tak buat sebab takut orang. Tak buat sebab takut Allah. Buat sebab mau sukakan Allah. Itu percakapan dia. Baru anak tu membesar dengan faham yang betul. Dan dia pun bercakap demikian. Jadi Allah tu menjadi perkara yang penting bagi orang beriman kepada Allah. Dia buat semua untuk sukakan Allah, dan dia tak buat sebab dia takut Allah murka. Bukan sebab orang kata Yazid fikir walaupun buat usaha atas iman tak sampai tahap yang mana dia hilang takut dengan orang, hilang takut dengan Allah ganti. Nak sukakan orang tu hilang, tukar dengan nak sukakan Allah. Bila orang, kebesaran orang dalam hati kita tu keluar, tukar kebesaran Allah. Itu tak masuk. Kebesaran orang tu dari dulu sampai sekarang tak keluar lagi. Sebab tak pernah nak buat amal yang mana ni untuk sukakan Allah, semua untuk sukakan orang. Walaupun cakap saya buat ni nak sukakan Allah, tapi sebenarnya nak sukakan orang. Saya takut Allah, sebenarnya takut orang. Orang ni bukan Tuhan. Dia seperti kita, juga dicipta. Kenapa kita nak takut dengan orang? Dia bukan boleh beri mudarat. Dia bukan boleh beri manfaat. Dia bukan boleh bagi baik. Dia bukan boleh bagi buruk. Yang bagi buruk, baik Allah SWT. Tapi manusia walaupun dia tahu ni, macam saya cakap ni, ya. Kan? Manusia tak boleh bagi baik. Manusia lain, manusia lain tak boleh bagi baik, tak boleh buat. Ya. Tapi bila dia tak masuk, kita masih juga, masuk dalam hati, kita masih juga buat. Untuk buat orang suka. Dan kita tak buat, takut orang akan semua cakap tentang kita. Ini sangat penting. Image, dia orang kata. Dia orang kata kita mesti jaga image. Image saya telah tercalar. Air muka tercalar. Ini sangat ditakuti. Ini ilmu bukan baru sekarang, dari dulu lagi. Ilmu ni takut orang dan takut malu, dimalukan orang. Ini tak ada tulis dalam Quran. Dalam mana-mana kitab pun tak ada. Kitab Allah. Ini memang manusia sendiri buat.
Manusia buat kerana manusia punya yakin pada orang. Pada orang dan pada ramai orang. Kalau satu orang tak kuat, dua orang kuat lagi, 1000 orang kuat. Kalau dia ketua, yang ikut dia 2 orang, dia tak ketua tak kuat. Dia ketua, belakang dia 20 juta orang, dia kuat. Jadi kita semua ilmu orang tu. Jadi yang kuat melainkan orang kalau ramai makin kuat. Jadi kalau sekiranya perhimpunan tu ramai orang duduk, ramai orang datang, itu bagus. Kalau ramai orang suka, mana bagus. Kalau tak ada orang suka, mana tak bagus. Jadi ini semua ilmu yang manusia tak dapat daripada Allah. Tak ada ditulis di kitab-kitab Allah sekarang, Quran atau yang terdahulu. Ini semua manusia punya fahaman daripada apa yang mereka alami, apa yang mereka lihat. Mereka dapat ilmu ni lah. Banyak orang, mana bagus. Banyak orang suka, popular lah kan. Kita mahu orang suka kita, orang popular, kita kata itu betul. Kalau tak popular, maknanya salah. Jadi kerana itu amal-amal macam pergi semayang berjemaah, buat kerja dakwah, ajak orang bukan Islam masuk Islam, ingatkan orang Islam buat dakwah yang betul ni, dia anggap tak betul sebab sikit yang ikut. Amal-amal yang tak betul ramai ikut, dia orang kata itu betul. Dan tak ada orang malu nak buat sebab ramai yang buat. Jadi bila ramai orang buat, dia orang kata ni betul, kita buat. Jadi betul salah bukan ikut ramai orang buat atau tak ramai orang buat, maknanya tak betul. Betul salah ni semua kena lihat di kitab Allah yang Allah turun. Di situ baru kita tahu apa betul, apa salah. Kerana yang tahu betul salah ni ialah Allah, bukan orang. Manusia ni ramai mana pun tak boleh buat benda salah jadi betul. Kan? Ramai orang datang, ini mesti betul. Sikit datang, tak. Manusia satu orang pun cakap tu tak betul, 1000 orang pun kata tak betul. 20,000 orang pun kata tak betul. Manusia punya faham, manusia punya nampak, semuanya terbatas. Kan? Satu orang manusia ke, 1000 orang manusia ke. Sebab itu kalau pilihan raya memilih ketua adalah cara salah. Dia anggap siapa yang menang majoriti kan, undi kan, dia jadi ahli parlimen, adun. Dia jadi MP, member parlimen. Kira orang betul lah tu, orang yang disukai, orang yang kata benar. Jadi nak tahu siapa benar, siapa yang disukai, kita kena buat pilihan raya. Pilihan raya asasnya orang lah. Pilihan raya ni kebenaran berasaskan dengan orang. Maknanya kalau ramai orang suka, orang pangkah, dia tu orang betul. Maka dia layak duduk dekat kerusi Dewan Rakyat atau Dewan dekat Parlimen untuk memutuskan undang-undang negara. Itulah dia sistem demokrasi yang sebenarnya tak ikut Islam, sangat tak ikut Quran, bertentangan dengan Quran, dengan yang benar. Sebab dia punya benar, salah, ikut orang. Banyak orang benar, sikit orang tak benar. Jadi itu sebab pakai sistem undi. Pilihan raya tu apa? Undi. Ikut apa orang kata lah. Sama lah macam ilmu kita, apa orang kata. Hang tahu apa orang kata. Kita
fikir apa orang kata. Kalau ramai kata bagus, dia betul. Ramai kata tak bagus, dia tak betul. Jadi tentulah yang ini salah, sebab manusia tu dia tak tahu yang benar, dia tak tahu yang betul. Jadi kalau satu tak tahu yang betul, 1000 pun tak tahu yang betul, 200,000 pun tak tahu yang betul. Yang tahu betul ni hanya Allah. Jadi kalau kita ikut ramai orang cakap betul, maka situlah sistem pemilihan ketua tu salah. Takkan betul punya. Sebab itu dalam Islam yang nak memilih jadi ketua ni bukan dikira ramai orang, yang mana ikut Quran. Dan yang nak memilih tu kena yang tahu Quran ni lah. Sebab itu yang memilih khalifah ni bukan semua orang Islam. Hantar pakar undi kan, di kalangan orang-orang Islam yang di mana diberi oleh Allah ilmu Quran. Di antara mereka memilih siapa yang orang baik. Takkanlah orang tak baik pula tahu orang baik. Kita hari ni hantar semua orang yang tak tahu Quran, tak tahu siapa baik, pangkar. Tak boleh. Pemilihan kena di kalangan orang yang tahu siapa baik, orang yang faham Quran, orang yang ada takwa. Barulah zaman Abu Bakar, macam mana Abu Bakar dipilih, macam mana Omar dipilih, macam mana sahabat lepas Omar, Osman dan Ali. Itulah cara Islam yang hari ini orang Islam tak nak ikut. Kerana tak nak ikut, kita ingat kita bijak, tapi sebenarnya kita bodoh. Kita takkan dapat orang bagus. Muhyiddin dipilih dengan demokrasi, Mahathir, Anwar, siapa je, seluruh dunia. Trump, hari ni dia orang pilih Trump sebab banyak orang suka dia. Rosak Amerika, pening kepala. Dan satu pakar psikologis mendakwa bahawa Trump ni tidak layak untuk menjawat jawatan orang yang boleh tekan button nuclear bomb tu. Sangat bahaya dia. Kita dapati bahawa Trump ni unfit, pakar-pakar tu. Tapi nak boleh buat apa? Rakyat Amerika. Sebab itu kita tak boleh pakai demokrasi ni untuk memilih ketua. Pasti kita akan gagal dan akhirnya kecewa dan merana. Ini Amerika dia semua pening kepala. Dulu tak apa-apa nampak. Sekarang bila dapat Trump ni, dia popular, dia kaya. Lepas tu dia masuk TV punya apa nama? Apprentice, dia popular, terkenal. Lepas tu dia handsome pula, kaki perempuan. Jadi orang semua nak try dia lah. Sekarang dia merana. Merana kerana perbuatan mereka juga. Lepas ni merana lagi. Dan semua kita ikut dia. Tak ada ikut Quran, tak ada ikut Allah. Allah mahu yang baik untuk kita, kita tak mahu, kita mahu yang buruk. Maka buruknya akhirnya kita dapat. Yang pening kepala kita semualah. Dan kita bersama-sama dalam usaha tu. Tak ada salah siapa. Okey guys.